Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Siti Halimah Muhammad Yassin dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat datang ke seminar ITEC 2020. Jadi pembentangan saya pada hari ini adalah bertajuk penyepaduan elemen pendidikan alam sekitar guru geografi KBSM. Jadi tajuk ini berkaitan dengan elemen pendidikan alam sekitar. Jadi kalau lihat di belakang itu, cuba lihat gambar itu. Cuba tengok suasana alam sekitar yang ada dalam gambar tersebut. Sejuk, nyaman, seronok. Kita rasa gembira berada dalam suasana itu. Itulah alam sekitar, elemen alam sekitar yang ada dalam gambar itu yang kalau dapat kita nak sehingga sekarang. Okey, ini gambar ni boleh lihat pula gambar yang mana dipenuhi dengan sampah sarap. Sampah sarap. Kalau kita tengok gambar ni pun kita rasa takut jika alam sekitar sebegini rupa. Jadi ini boleh kita katakan kalau melihat merujuk kepada tajuk Arifin dan Nur Aini tahun 2002, dia mengatakan hilang harta boleh diganti, tapi kalau alam sekitar rosak, dia kata pupuslah manusia. Jadi kalau beginilah memang pupuslah manusia. Nak hidup mana lagi kalau semua daratan dipenuhi dengan sampah sarap. Begitu juga saya petik quotation di sini mengatakan telah nampak kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Jadi supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini dalam surah Ar-Rum ayat 41. Okey. Jadi isunya sini ialah dalam kajian saya ini saya nak melihat elemen pendidikan alam sekitar dalam PDP guru di bilik darjah. Jadi isu di sini, guru semasa mengajar dia memang membuat persediaan yang cukup. Persediaan dia cukup dalam menyepadukan elemen alam sekitar. Kenapa saya lihat pada guru? Kerana guru dia sebagai pelaksana. Jadi jika persiapannya semasa mengajar mencukupi, dia faham keseluruhan konsep penyepaduan, guru juga dapat menguasai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik penyepaduan alam sekitar dalam KBSM. Samping itu, guru juga menitikkan komponen pendidikan alam sekitar dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru memahami elemen pendidikan alam sekitar. Guru sebagai pelaksana jelas dengan elemen alam sekitar yang disepadukan. Guru juga menghayati strategi pengajaran dan pembelajaran alam sekitar, menguasai penyataan isu alam sekitar dengan baik, menjelaskan isu alam sekitar dengan betul. Jadi, kita nak tengok di sini, jika semuanya guru dapat menyampaikan dengan baik, apakah elemen-elemen pendidikan alam sekitar yang disepadukan itu, Okey. Ini tadi adalah ulangan kepada guru sebagai pelaksana elemen pendidikan alam sekitar di bilik darjah. Nanti ni boleh bacalah Okey. Objektif kajian saya adalah untuk meneroka elemen pendidikan alam sekitar yang disepadukan oleh guru dalam PDP geografi di bilik darjah. Dan soalan kajian saya adalah apakah elemen pendidikan alam sekitar yang disepadukan oleh guru dalam PDP geografi KBSM. Metodologi kajian. Saya menggunakan pendekatan kualitatif. Saya melihat kajian saya menggunakan alat kajian pemerhatian, kemudian temu bual, dokumen analisis. Sampel saya adalah guru-guru yang mengajar geografi di 3 buah sekolah menengah. Dan dapatannya adalah nampak gambar yang pertama tu gambar alam semula jadi. Alam semula jadi, kita nampak ada gunung, ada banjaran, ada tanjung, teluk, tebing tinggi, pulau, pantai, banjaran, cerun, bukit, paya, bakau, kawasan tadahan air, lurah, tanah pamah, batuan, tanah, legun, pinggir laut, dasar laut dan tanah tinggi.
Ini saya dapati elemen ini daripada PDP guru di bilik darjah semasa mengajar bagi tajuk-tajuk tertentu dalam geografi, dan mereka mengeluarkan elemen-elemen ini yang mana saya temakan dan saya beri nama sebagai alam semula jadi, ya. Jadi itu antara elemennya yang pertama. Kemudian elemen kedua dalam menyepadukan elemen sekitar oleh guru di bilik darjah tadi adalah isu dan masalah alam sekitar, ya. Itu gambar yang sebelahnya yang nampak ikan mati dan terapung di situ. Itu adalah isu pencemaran, isu sampah, isu gegaran, isu gempa bumi, isu tsunami, kotor, jerebu, penipisan lapisan ozon, ya. Itu antara isu-isu, antara elemen, ya. Okey, seterusnya ialah gambar di sebelahnya, iaitu berkaitan dengan kebesaran Tuhan dan alam, ya. Itu antara elemen pendidikan alam sekitar yang ketiga yang didapati setelah ditemakan. Dan dalam elemen kebesaran Tuhan dan alam ini, ia memperlihatkan tentang kekuasaan Tuhan pada alam yang dijadikan, ya. Iaitu langit yang berada di atas, daratan berada di bawah, terpisah, tidak ada tiang yang menyokong antaranya, ya. Kejadian siang dan malam, bumi, bulan, bintang mengelilingi paksi galaksinya mengikut peraturan, ya. Itu antara kebesaran Tuhan dan alam. Kemudian nilai murni alam semula jadi, ya, iaitu bersyukur, bekerjasama dan prihatin tentang alam. Jaga alam tu, letak di tapak tangan, jaga. Ya, bahawa alam ini untuk dijaga, dikongsi, bukan untuk dimiliki, ya. Untuk dijaga, diberi perhatian, bukan untuk dimiliki alam ini. Kemudian gambar seterusnya, itu elemen seterusnya ialah berkaitan dengan cakrawala dan alam, ya. Kejadian bumi, bulan, bintang, siang, malam, musim yang ada di luar negara, 4 musim, ya. Dan kita juga ada musim hujan, ya. Kemudian isu ruang dan alam, ya, gambar raja rumah-rumah tu, ya. Itu adalah elemen alam sekitar seterusnya berkaitan dengan ruang dan alam. Ruang jalinan pengangkutan, ruang keselamatan, ruang pertempatan, tidak boleh rumah berdekatan, berkelompok, ada rumah yang jarak, yang terpencil, itu ruang-ruang yang ada lah dalam alam. Itu elemennya. Kemudian berkaitan dengan interaksi alam semula jadi, ya. Bagaimana berinteraksi dengan alam semula jadi, iaitu gambar haiwan ni. Haiwan menjaga kucing, menyayangi binatang, memelihara, memberi makanan. Itu elemen seterusnya lah. Okey, elemen yang akhir, tanggungjawab manusia menguruskan alam sekitar. Bagaimana tanggungjawab? Selain daripada menerima pengetahuan, mempunyai kesedaran, seterusnya bertindak ke atas alam sekitar yang lestari. Itu adalah tanggungjawab manusia dalam menguruskan alam sekitar, ya. Ini adalah huraian-huraian, ya, yang tadi saya tidak tunjukkan. Mungkin boleh baca lah. Next. Seterusnya, okey. Jadi sebagai rumusannya, kita dapat lihat daripada kajian saya ini, guru sebagai yang mengajar pendidikan alam sekitar di bilik darjah, mereka ini adalah sebagai pelaksana kurikulum pendidikan alam sekitar yang berkesan, ya. Dia penyampai maklumat dan melaksanakan objektif dan juga matlamat kurikulum pendidikan alam sekitar yang berkesan semasa mengajar, ya, berdasarkan elemen-elemen yang ditemakan, yang dikutip daripada 6 orang guru semasa PDP di bilik darjah, ya. Jadi satu yang kebaikan kepada guru, ya, sebagai penyampai. Jadi kita dapati guru tadi, oleh kerana dia faham perkara tadi, maka elemen-elemen dapat disampaikan dengan baik dan pelajar-pelajar menerimanya dengan jelas, ya. Jadi guru, thumbs up diberi pada guru sebagai pelaksana kurikulum yang berkesan di bilik darjah, ya. Okey, so itu saja pembentangan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.